Saya nak mula dengan soalan pertama dulu, Dr. Zaimi. Tentang tarikh bila sebenarnya berlaku Isra' dan Mi'raj. Sebab contoh ya Doktor, At-Tabari sebut ia berlaku pada tahun kenabian Nabi SAW. Imam Nawawi dan juga Qurtubi sebut pada tahun kelima kenabian. Ada juga pendapat contohnya Al-Mansur Furi dari India kata pada tahun ke-10 kenabian. Mana pendapat yang paling kuat sebenarnya Doktor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya saudara Amin Idris dalam The Amin Show live. Dan kepada semua yang mengikuti Facebook live pada malam ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara maya untuk kita berbicara serba sedikit berkaitan dengan peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam, yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia merupakan satu keajaiban yang wajib untuk diimani oleh kesemua orang yang mengaku dirinya mukmin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa Al-Isra ini di dalam Al-Quran dan menamakan salah satu daripada surah di dalam Al-Quran ini dengan suratul Isra. Baik. Jadi persoalan saudara kita Amin tadi, dia tanya bila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Pertamanya, oleh kerana ayat Al-Quran tak menyebutkan tentang bila ia berlaku. Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan ayat di dalam surah Al-Isra' menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Taala kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat menunjukkan kepada dia tanda-tanda kami atau tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah Ta'ala tidak memperincikan di dalam ayat ini bilakah ia berlaku. Bila kita semak di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, juga di sana tidak diceritakan bilakah ia berlaku. Tetapi di sana ada satu riwayat yang mana disebutkan oleh perawi-perawi yang mana dia kata peristiwa ataupun sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini datang kepada Nabi 3 malaikat qabla ayyuha ilaih, sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi, kemudian barulah dia datang semula kepada Nabi untuk diisrakan Nabi ini ke Masjid Al-Aqsa. Oleh kerana tidak ada tarikh yang disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran dan juga hadis, maka sebab itu ulama berbeza pendapat. Ulama cuba untuk cari bilakah ia berlaku. Sebahagian daripada mereka cuba untuk mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku sebelum kenabian lagi. Sebab ada riwayat tadi yang saya baca tadi, datang tiga malaikat kepada Nabi sebelum Nabi diutuskan, sebelum diberi wahyu. Disebut qabla ayyuha ilaih, sebelum diberi wahyu. Tetapi pandangan ini adalah pandangan yang sangat ganjil, pandangan yang tidak diterima oleh majoriti ulama. Kerana majoriti ulama mengatakan qabla ayyuha ilai itu, sebelum diutuskan tu bukan diutuskan maksud dilantik jadi nabi, tetapi sebelum diberitahu kepada Nabi tentang wahyu yang Nabi akan diisra' dan mi'rajkan. Itu maksud riwayat tersebut. Jadi pandangan yang mengatakan ia berlaku sebelum daripada kenabian ini adalah pandangan yang syadz, pandangan yang ganjil. Dan di sana ada beberapa ulama lagi yang memberikan pandangan. Ada yang mengatakan sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku sebelum daripada hijrah.
Setahun sebelum hijrah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Nawawi dan juga Ibnu Hazmin, dan pendapat yang dinukilkan daripada Urwah Ibn Zubair. Jadi mereka kata setahun sebelum hijrah. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama hadis daripada Andalus, dia mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku 5 tahun sebelum daripada hijrah. 5 tahun sebelum. Kenapa? Kerana dia kata Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, dan dia tak meninggal melainkan setelah dia salat. Setelah dia salat bersama dengan Nabi SAW. Jadi Khadijah meninggal, dia kata setelah dia salat bersama dengan Nabi, pastinya peristiwa Isra' berlaku sebelum Khadijah wafat. Pastinya berlaku sebelumnya Khadijah wafat. Jadi kalau kita tengok, hitung-hitung, dikira, dia kata tahun ke-5. Tapi pandangan ini juga ditolak oleh sebahagian ulama, antaranya Ibn Dihyah. Dia mengatakan riwayat yang mengatakan Khadijah salat dengan Nabi ini memang betul, memang ada dalam riwayat-riwayat sirah, tetapi ia bukan maksud salat 5 waktu. Sebaliknya, ia adalah salat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang yang dilakukan sebelum daripada salat 5 waktu itu difardukan ke atas Nabi SAW. Ya. Jadi sebab itu As-Suhaili dalam Ar-Rawdul Unuf, dia mengatakan al-mu'tamad, pandangan yang mu'tamad, anna murada man qala ba'da an furidatis salah ma furida qabla salawatil khams. Yang dimaksudkan yang Khadijah ni salat dengan Nabi SAW, salat fardu bersama dengan Nabi, yang dimaksudkan oleh mereka ialah sebelum difardukan salat 5 waktu. Kerana Nabi SAW memang salat sebelum daripada salat 5 waktu ni disyariatkan, memang Nabi salat 2 rakaat di waktu siang, 2 rakaat di waktu pagi, dan 2 rakaat di waktu petang. Baik. Ada seorang ulama lagi, dia mengatakan bahawasanya 16 bulan sebelum daripada hijrah. Ada juga yang mengatakan seperti Ibn Abdul Bar, dia mengatakan selepas hijrah, sebelum hijrah. Ibn Abdul Bar dia kata selepas hijrah sepanjang setahun 2 bulan. Dia kata lepas hijrah. Tetapi saya secara umum, wallahu alam, bila kita tengok pandangan-pandangan ni, kita tak boleh nak buat keputusan. Sebab itu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, seorang ulama hadis semasa, dia juga mengatakan tidak ada riwayat yang pasti yang kita boleh kata pemutus dalam masalah ni. Sebab ulama sendiri daripada zaman dulu sampai sekarang berbeza-beza pendapat. Sebab apa? Sebab riwayat yang sahih tak ada. Sebab apa? Syekh Al-Huwaini umpamanya kan, Syekh Al-Huwaini dia mengatakan bahawasanya yang menjadi masalah sampai orang susah nak menentukan tarikh ni ialah disebabkan di zaman dulu, sebelum daripada peristiwa Umar mengambil tarikh dan Nabi SAW mendisiplinkan orang-orang Islam tentang tarikh, orang-orang Arab ni dia suka, orang kata apa, dia tak begitu ambil penting sangat pasal tarikh-tarikh ni. Dia tak begitu. Sebab tu zaman Umar baru ada perkiraan tahun kan. Sebelum tu tak ada perkiraan tahun. Orang Arab dia kira berdasarkan pada peristiwa besar yang berlaku kan. 3 tahun selepas peristiwa Tentera Gajah umpamanya kan. Jadi tahun ke-5 kenabian. Ya, tahun ke-5 kenabian. Jadi orang Arab pada zaman dulu mereka tidak begitu, orang kata apa, mengambil berat tentang tarikh ni. Tetapi saya boleh katakan ia berlaku yang kita kata disepakatilah. Ia berlaku sebelum daripada hijrah. Dekat-dekat nak hijrah dia berlaku, dan dia berlaku setelah daripada kewafatan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha.